huraian kita. Huraian al-fawaid, faedah-faedah yang dapat kita kutip dalam perbincangan ini, insya-Allah. Yang pertama, dalam ayat ini Allah sebut wahal ataka naba'ul khasmi. Wahal ataka naba'ul khasmi. Allah Taala tanya, dan sudahkah sampai padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita dua orang yang berselisih, yang orang lompat masuk dalam bilik Daud. Ayat ini Allah cerita kepada kita adab bila nak masuk dalam tempat orang. Jangan nak masuk tempat orang, jangan lompat masuk. Pergi dulu ketuk pintu, bagi salam, minta izin. Sebab itulah kadang-kadang kita ingat kita yang sibuknya. Oh, saya sibuk ni, saya nak cepat. Kita tak tahu orang tu lagi sibuk. Ada orang mari nak jumpa, kita kata maaf lah tak boleh jumpa hari ni. Lebih-lebih lagi musim Covid ni. Kalau kita ada semua, ada batuk, ada demam, saya nak jumpa, kita kata minta maaf lah, ada keuzuran ni. Jadi sepatutnya sahabat-sahabat kena maafkan. Jangan marah. Tengok dalam ayat ini, yang pertama Allah kata apa? Yang bari isti'malul adab fid dukhul. Bila kita nak masuk, kena minta izin. Sekarang ni saya nak pergi jumpa tuan, bila tarikh boleh? Boleh. Kena minta izin, dia kata. Maknanya dua orang ni bila masuk dalam bilik Daud tanpa izin, pintu pula tak buka, dan bin Daud terkejut. Wara'ahu ghairu laikimil hal. Kadang-kadang kita duduk dalam rumah kita baju kita tak pakai, ataupun tak kaci baju, macam-macam lah ada. Mu lompat masuk, kenapa? Jadi Allah Ta'ala peringatkan dia. Itu satu isu. Dalam ayat yang sama juga, penguasa pula jangan mudah ambil tindakan kepada orang. Orang kampung, orang salah bercakap, salah teknikal, jangan pula kita nak ambil tindakan selalu. Tengok Nabi Daud pada peringkat awalnya nak ambil tindakan kepada siapa? Kepada dua orang tadi. Tapi dia fikir, ini bukan manusia ni. Kalau manusia tak boleh masuk bilik aku, sebab depan bilik ada pengawal. Sudah pasti ini ujian Allah Ta'ala. Hantar mari malaikat berupa manusia nak uji aku. Nabi Daud cepat sedar. Dikata dalam ayat ini juga dalil alat talattuf. Kita kena berlembut dengan kesalahan yang orang buat. Jangan mudah panggil pengawal lalu tangkap dia orang ni lah. Selesai masalah dia dulu. Yang ketiga, faedah yang pertama tapi dia punya poin yang ketiga, la yamna al-hakim, penguasa, qadi, walaupun orang mari itu tidak beradab, tapi dia kena jatuhkan hukumannya dengan benar, walaupun orang itu langgar adab. Tidak kata oleh kerana mu ni tak erti bahasa, aku jatuh hukum yang berat. Tak boleh. Kita tetap kena menjalankan kebenaran walaupun kita rasa tidak selesa dengan suasana yang berlaku. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kita pergi kepada ayat fahkum bainana bil haqqi wala tushrik. Fahkum bainana bil haqqi wala tushrik. Daud, jatuhlah hukum di antara kami dengan benar. Itu permintaan dua orang itu kepada Daud. Wala tushrik, jangan melampaui batas. Kalau kita ayat tak comel tu, tak, kita kata Tuhan hakim, jatuh hukum baik-baik. Kalau tidak, Tuhan hakim zalim. Mana boleh kita kata lagi tu? Sepatutnya gitu. Ayat ini mengajar kepada kita bahawa walaupun kita orang besar, walaupun kita orang hebat, walaupun siapa, orang kampung ke orang biasa, nasihat pada kita kena dengar. Ada kalanya betul hak dia. Kita jangan rasa kita betul 100%. Kita semua betul, orang lain salah lah. Tegur orang tu, kita kena ambil kira.
kena ambil kira. Tengok Nabi Daud, bila ditegur oleh dua orang ni, Daud fikir balik dan dia betul balik keadaan. Kita kata alhamdulillah. Dalam ayat yang sama lagi, dalil ala anna al-khusum idza khatabul hakim, maknanya kalau orang mari nak berbicara, dia minta dengan hakim, tuan hakim tolonglah jatuh hukum yang baik, adillah kepada kami. Bukan makna dia tak baik, bukan makna orang itu jahat kepada hakim, tapi ini tu rayuan dia. Rayuan dia. Jadi alhamdulillah. Jadi orang itu rayu kepada Daud, dan Daud pun dengar walaupun orang ni orang biasa yang tidak dikenali masuk dalam bilik dia. Isu yang ketiga, Nabi Daud kata, wa inna katsiran minal khulata, kebanyakan ahli-ahli syarikat ni tak baik, kecuali orang yang beriman, wa qalilum mahum, tapi tak ramai orang yang baik. Allahu akbar. Tuan-tuan kena mikir bahawa kita ni kena jadi orang baik. Kena jadi orang baik. Zaman Nabi Daud lagi, Nabi Daud kata, orang yang baik ni orang yang betul-betul beriman dan beramal soleh, wa qalilum mahum, tak ramai orang ni. Jadi biarlah kita masuk dalam kumpulan yang tak ramai, tidak bermanfaat iman saja tanpa amal, amal saja tanpa iman tidak bermanfaat. Jadi kita nak amal, kita nak jadi soleh dengan dua perkara, dua syarat yang telah kita sebut sentiasa. Syarat yang pertama apa dia? Ikhlas. Yang kedua, ikut cara Nabi SAW. Jadi Nabi Daud kata kebanyakan ahli-ahli syarikat ni tak baik kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita nak jadi ahli syarikat yang baik, marilah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh tak boleh? Ya, biar orang syarikat kita selesa. Saya ada partner dengan dia ni, Allah selesa, tenang je rasa. Selesa, rasa tenang, rasa orang panggil apa ni, happy lah duduk dia. Dia kata Allah, menyesal aku jadi partner dia ni. Kita tak nak macam tu. Sebab Allah Ta'ala puji, wa qalilum mahum, tak ramai orang macam tu. Saya ada ceritakan dulu, dikatakan zaman Sayyidina Umar, ada kata zaman lain, orang ni pergi doa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, ya Allah jadikan hamba aku ni hamba-Mu yang sedikit. Faqala lahu Umar, ma hadha doa, doa apa mu ni, orang nak minta ramai mu minta sikit. Dia kata khalifah, maksud sayanya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum. Allah kata tak ramai orang tu. Jadi saya nak masuk dalam kumpulan tak ramai itu, orang yang amanah, yang integriti, yang telus, saya nak masuk dalam tu. Barulah dipahami dia punya maksud dia tu. Baru betul. Baik, isu yang keempat. Wa zanna Dawud annama fatannahu. Nabi Daud pun bila timbul isu ni, dia mula rasa, dia kata rasa apa? Kami uji dia sebenarnya ni. Sebenarnya kami uji dia ni. Kami uji dia. Dalam ayat ini, tulis poin yang pertama, annal hakim, bila orang ni bersedia nak jadi hakim, nak jadi ketua, nak jadi apa, tak boleh dia sembunyikan diri daripada orang. Kita ni kadang-kadang jadi imam, jadi ketua kampung, payah anak mungkin nak jumpa, nak ambil borang nikah apa payah, nak cok pengesahan apa payah. Mari esok pada pukul sekian, padahalnya kita duduk rumah tak ada kerja, bukan ambil borang lecok ke, apa salahnya? Letak atas kereta apa boleh, jumpa anak mungkin nak cok. Tapi kalau jadi wakil rakyat lain pula, dekat-dekat dengan 5 tahun dia kata mudah jumpa. Tak? Awal-awal ni payah juga. Jadi kita kata susah. Maka siapa-siapa yang meletakkan diri dia untuk menerima jawatan untuk masyarakat awam, jangan sembunyikan diri daripada masyarakat. Terbuka. Orang nak minta tolong, kau nak minta apa, biar mudah. Ni payah kira sangat apa benda ni.
Isu yang kedua daripada ayat ini, wa zanna Daud. Zanna bermakna al-ilma. Nabi Daud tahu, perasan dia buat salah kepada orang ni. Apa kesalahan dia tadi? Kesalahan dia tadi iaitu dia nak ambil tindakan pada orang tu. Bukan salah dia jatuh hukum cepat. La. Ulama-ulama meneliti, komen, ia mengatakan Nabi Daud ni bersalah kerana cepat jatuh hukum, tak kena. Tidak sesuai dengan maqam Daud yang dipuji oleh Allah Ta'ala dengan 10 pujian. Kita kena hati-hati. Maka Nabi Daud kata, dosa dia apa? Dosa dia dia nak ambil tindakan pada orang itu. Tak ambil pun. Tapi oleh kerana dia Nabi, berniat tu dikira bersalah. Dalam kaedah ahli tasawuf kata, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dibuat oleh orang biasa ni tak kena dengan orang yang muqarrabin tu, bagi dia tak boleh lagi. Kalau bagi kita orang awam, comel dah ni kita buat lama ni. Tak. Bangun tahajud pukul 5 dekat-dekat dengan nak subuh dah. Tapi bagi muqarrabin, la. Pukul 4 pagi kena bangun. Itu dia panggil. Maknanya Nabi Daud, walaupun dia niat nak ambil tindakan, tapi tidak sesuai dengan dia Daud. Apalagi kalau Nabi Daud jatuh hukum yang tak adil. La. Menarik tuan-tuan. Perbahasan ni kita kata comel. Maka isu yang poin yang ketiga, baik, tamatlah. Kita pergi kepada ayat yang terakhir. Allah kata apa? Poin yang kelima dah kita ni. Apa ni? Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan bil fahkum bainan nasi bil haqq. Daud, aku latih menjadi khalifah, menjatuh hukum dengan baik. Maka kata di para ulama tadabbur, mana-mana orang yang ada kelayakan, pihak pemimpin tengok mu ni layak terima jawatan, mu kena terima. Jangan lari. Kecuali dalam negeri ni ramai orang alim. Orang ni alim. KJI pilih kita. Kitanya rasa kita tak kuat. Boleh kita minta uzur, Tuan Khalifah, lantik orang lain lah. Saya rasa tak kuat. Boleh. Tapi kalau tak ada orang yang layak, kita yang layak. Contohlah ni. Maka bila dilantik, jangan lari. Nanti orang lain tak layak naik, buat zalim pada orang, mu berdosa. Sudah. Bahaya juga lagu ni. Tak. Jadi adalah kadang-kadang orang bagi tawaran kepada kita, jawatan tertentu, kita kata saya tak layak ni. Tak boleh kita tarik diri daripada. Tapi kalau tak ada orang, tak boleh tarik diri. Jadi dalam ayat ini, orang yang paling hebat zaman Daud lah. Lepas tu Tuhan kata, ya Daud, Tuhan panggil dengan nama dia, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan. Aku latih menjadi khalifah. Daud. Tapi ingat, yang pertama kena hukum dengan adil, yang kedua wala tattabi'il hawa, jangan ikut hawa nafsu. Maka kata di para ulama tadabbur, Nabi Daud yang mempunyai 10 sifat yang besar, Allah pesan kepada dia, Daud, jatuh hukum dengan baik, jalankan syariat Allah, jangan ikut hawa nafsu. Jadi kalau kita yang bukan Nabi ni perlu sangatlah menerima teguran, perlu sangat menerima tazkirah, perlu sangat menerima nasihat, supaya jangan ikut hawa nafsu di dalam tindak tanduk kita. Alhamdulillah tuan-tuan, cerita Nabi Daud ni panjang, tapi kita ringkaskan setakat yang kita nak ambil pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk di kalangan orang yang ikut hawa nafsu, orang yang ikut Quran dengan sunnah Nabi SAW. Ya, biarlah apa orang nak kata-katalah, yang penting kita nak ikut apa yang disebut oleh Nabi SAW. Baik, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri akan datang bermula ayat 27. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.